Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua pelajar-pelajar yang mengambil subjek perniagaan. InsyaAllah hari ini cikgu akan menyambung kembali bahagian 2 iaitu tajuk bab 5 persediaan menjadi usahawan. Okey, apa yang akan dipelajari bab 5 persediaan menjadi usahawan? Yang pertama, kekuatan diri usahawan. Yang kedua, para pelajar akan mempelajari kelebihan usahawan. Yang ketiga, faktor-faktor penyumbang memulakan perniagaan. Dan yang keempat, kelebihan berniaga sebagai satu peluang kerjaya. Okey, kekuatan diri usahawan para pelajar ada 5. Okey, kekuatan diri usahawan ada berapa para pelajar? Ada 5. Okey, para pelajar kena ingat. Okey, yang pertama, kemahiran pembangunan karakter diri. Yang kedua, fokus tenaga dan tumpuan. Yang ketiga, perhubungan baik dengan pasangan. Yang keempat, keupayaan membina jenama. Yang kelima, menyelesaikan masalah kecil terlebih dahulu. Okey, para pelajar, ada 5 kekuatan diri usahawan. Para pelajar kena hafal dan ingat. Okey, cikgu akan huraikan satu persatu. Okey, yang pertama, kemahiran pembangunan karakter. Okey, para pelajar, antara kemahiran yang boleh membangunkan karakter diri seorang usahawan ialah kebolehan membuat keputusan, kemahiran berkomunikasi, bekerja dalam kumpulan dan membuat perancangan perniagaan. Okey, ini adalah kemahiran yang perlu ada kepada seseorang usahawan. Okey. Okey, itu contoh gambar. Okey, seterusnya. Yang kedua, fokus tenaga dan tumpuan. Usahawan perlu fokus tenaga dan tumpuan bagi merealisasikan sesebuah perniagaan. Usahawan yang bijak akan menetapkan visi dan misi perniagaannya serta fokus terhadap perkara yang menjayakan perniagaannya. Okey, para pelajar, usahawan perlu apa? Perlu fokus. Okey, dan berikan tumpuan bagi merealisasikan sesebuah perniagaan. Okey, nampak gambar. Fokus. Yang kedua iaitu fokus tenaga dan tumpuan. Yang ketiga, perhubungan baik dengan pasangan. Perhubungan baik dengan semua pihak dalam organisasi amat penting bagi menjayakan sesebuah perniagaan. Usahawan harus mampu berkomunikasi dengan jelas dan berkesan supaya pengurusan perniagaan dapat dijalankan dengan sistematik. Okey, para pelajar, perhubungan baik dengan pasangan. Okey, lihat gambar. Jadi kita dengan rakan kongsi kita kena ada perhubungan yang baik. Okey, contoh seterusnya. Yang keempat, keupayaan membina jenama. Keupayaan membina jenama akan memainkan peranan besar dalam membina rangkaian perniagaan usahawan. Usahawan juga berusaha untuk memastikan kualiti barang dan perkhidmatan demi mengekalkan nama baik jenama. Okey, para pelajar, usahawan perlu membina jenama. Okey, contoh jenama para pelajar pun kenal lah kan? Adidas, Amro. Okey, ni contoh-contoh pembinaan jenama. Okey, yang kelima, menyelesaikan masalah kecil dahulu. Semasa menjalankan perniagaan, usahawan perlu peka dengan masalah kecil dan cuba menyelesaikan masalah tersebut dengan cepat dan sebaik mungkin. Para pelajar, dia kena selesaikan masalah yang kecil dengan cepat sebaik mungkin. Keadaan ini dapat mengelakkan situasi yang boleh merugikan usahawan. Usahawan kena fikirlah macam mana nak menyelesaikan masalah kecil yang terdahulu. Okey. Seterusnya, kelebihan menjadi usahawan para pelajar ada 4. Okey, kelebihan menjadi usahawan ada 4. Para pelajar kena ingatlah apa kelebihan
menjadi usahawan. Ada 4. Yang pertama, kepada diri. Para pelajar, yang pertama kepada diri. Okey, membentuk diri untuk sentiasa berfikiran positif, berdisiplin, bebas mengeluarkan idea dan cekap menguruskan masa. Ni seorang sendiri dari kelebihan pada usahawan. Mewujudkan sikap berdikari, sumber pendapatan diri dan keluarga. Okey, seterusnya, keluarga. Peluang untuk membuka perniagaan baharu, mempunyai kelebihan yang dapat diwarisi dari satu generasi ke generasi yang lain. Okey, boleh diwarisi perniagaan dia. Memupuk minat keusahawanan dalam kalangan ahli keluarga. Okey, seterusnya para pelajar, kelebihan buat masyarakat, memenuhi keperluan dan kehendak masyarakat, memberikan pelbagai produk dan perkhidmatan, membuka peluang pekerjaan, mewujudkan ketenteraman dengan mengurangkan kadar jenayah. Okey, bila dah semua orang ada pekerjaan, jadi kuranglah kegiatan jenayah. Okey, negara. Okey, kelebihan buat negara, dapat memperkenalkan produk tempatan ke luar negara, mewujudkan kerjasama serantau, mewujudkan pengaliran masuk modal asing. Okey, para pelajar, berikutlah kelebihan. 4 kelebihan menjadi usahawan. Okey, seterusnya, faktor-faktor penyumbang untuk memulakan perniagaan ada 7 para pelajar. Okey, ada berapa? Ada 7. Para pelajar kena ingat ya, faktor-faktor penyumbang untuk memulakan perniagaan ada 7. Okey, yang pertama, modal. Okey, kemahiran, lokasi sesuai, pemasaran, bantuan profesional, latihan, stok. Okey, cikgu dah pemudahkan dengan akronim di sebelah ni agar dapat memudahkan para pelajar. Okey, modal, kemahiran, lokasi sesuai, MKLS. MKLS. Para pelajar, penyanyi MK pun para pelajar boleh ingat tak? Kan ini tak boleh ingat. Okey, MKLS. Apa? Modal, kemahiran, lokasi sesuai. PBP. PBP. Apa PBP para pelajar? Pemasaran, bantuan profesional. LS, latihan. Okey, minta maaf para pelajar. Latihan stok. Boleh para pelajar? Lokasi tadi ke atas. Okey, itu sekadar bantuan yang cikgu nak bantulah. Okey, para pelajar boleh gunalah cara pendekatan yang para pelajar merasakan sesuai. Okey, seterusnya modal. Modal merupakan satu permulaan bagi sesebuah perniagaan. Modal perniagaan boleh merupakan wang tunai, alatan atau stok. Usahawan perlu mempunyai modal yang mencukupi untuk membiayai perniagaan yang diceburinya. Usahawan boleh mendapat sumber pembiayaan secara dalaman ataupun luaran. Sebelum ni cikgu dah terang dah dalam video-video cikgu yang sebelum ini. Ini tekun dengan marah kan. Okey, seterusnya kemahiran. Usahawan perlu melengkapkan diri dengan pengetahuan dalam bidang perniagaan dan mempunyai kemahiran tertentu sebelum menceburkan diri dalam bidang tersebut. Para pelajar, usahawan perlu melengkapkan diri dengan apa? Pengetahuan. Yang kedua, antara kemahiran yang perlu dipelajari oleh usahawan seperti pengurusan kewangan, pemasaran produk dan penggunaan media sosial yang berkesan. Okey, ting. Cikgu dah tunjuk tu. Maksudnya tu usahawan kena cari kemahiran. Okey, iaitu yang kedua pula gambar usahawan perlu bijak menggunakan media sosial sebagai pemasaran. Okey, seterusnya lokasi yang sesuai. Perancangan lokasi perlu dititik beratkan untuk menentukan kos yang akan dikeluarkan dan menentukan sama ada lokasi yang dipilih berpotensi untuk meraih keuntungan. Kita kena pilih lokasi yang sesuai para pelajar. Kalau tak pilih, usahawan tak pilih lokasi yang sesuai, dia akan rugi. Okey, lokasi yang dipilih juga berdasarkan jenis perniagaan yang akan dijalankan. Lokasi yang strategik dapat mencapai sasaran jualan yang tinggi. Kerana pada lokasi yang terbaik, strategik, jualan akan tinggi. Okey, ciri-ciri lokasi yang sesuai. Yang pertama, para pelajar, tempat yang mempunyai tumpuan ramai. Berhampiran dengan pelanggan dan pembekal.
berhampiran dengan pelanggan dan pembekal. Terdapat kemudahan infrastruktur. Infrastruktur ni kemudahan lah para pelajar. Okey, mudah dikunjungi. Ada 4 ciri-ciri lokasi yang sesuai. Ni contoh lah cikgu buat gambar lokasi tempat perniagaan. Okey, seterusnya pemasaran. Pemasaran adalah strategi proses atau kaedah yang berkesan untuk menyalurkan barang dan perkhidmatan daripada pengeluar kepada pengguna. Pemasaran juga melibatkan urusan-urusan sebelum jualan seperti kajian pembangunan produk, kualiti produk, penetapan harga, penagihan produk, pembungkusan, urusan selepas jualan dan sebagainya. Okey, ini adalah berkaitan dengan pemasaran. Okey, itu sekadar gambar contoh yang cikgu berikan. Okey, seterusnya pemasaran adalah strategi. Okey, yang tadi cikgu dah cakap dah tadi strategi. Okey, ni contoh daripada segi harga. Para pelajar kena pilih lah dalam sudut pemasaran. Harga buku kita nak jual berapa? 100 ke 80 ringgit. Kalau jual 100 tak ramai orang akan beli. Tapi kalau kita jual 80 ringgit, mungkin akan ramai orang akan beli. Boleh para pelajar. Okey, penetapan harga sangat penting. Okey, pemasaran. Usahawan perlu ada strategi pemasaran iaitu perancangan untuk memasarkan produk secara berkesan. Terdapat 2 faktor penting dalam pelaksanaan strategi pemasaran iaitu yang pertama sasaran pasaran. Okey, kena sasarkan kepada siapa kita nak jual. Okey, usahawan perlu mengetahui tentang ciri-ciri dan kehendak kumpulan pengguna tertentu untuk memasarkan produk atau perkhidmatan dengan lebih berkesan. Kita nak tumpu kepada siapa yang kita nak jual. Okey, campuran pemasaran terdiri daripada produk, tempat, harga dan promosi yang memainkan peranan penting dalam menjayakan sesuatu perniagaan. Usahawan perlu mengeluarkan produk atau perkhidmatan, menetapkan harga yang sanggup dibayar oleh pengguna dan menjalankan promosi dengan berkesan. Okey, para pelajar. Okey. Yang tu gambar cikgu bubuh dalam pemasaran tu, gambar macam memanah tu. Maksudnya kita kena sasarkan. Kita sebagai usahawan ni kita kena sasarkan. Kalau kita main panah kan, anak panah kita nak sasarkan mesti kita nak dapat 100 kan. Okey. Sama juga macam usahawan, dia kena sasarkan dia punya kumpulan sasaran dia. Kalau dia nak jual buku sekolah, mesti dia tumpukan kepada para pelajar sekolah, guru-guru. Boleh para pelajar faham sasaran dia. Takkanlah dia sasarkan kepada pakcik-pakcik, mak-mak atau pakcik-pakcik mungkin macam dah berusia, dah tua. Kita pergi rumah orang tua tu bagi buku sekolah, takkan kan, tak logik kan. Jadi sasaran pasaran kita mesti relevan. Okey, kita sasarkan kalau buku sekolah mesti cikgu yang akan beli, para pelajar yang akan beli. Betul tak para pelajar? Ejen-ejen yang akan menjual buku kita, itu kumpulan sasaran kita. Okey, seterusnya campuran pemasaran. Okey, terdiri daripada 4 iaitu produk, tempat agihan, harga, promosi. Okey, para pelajar, produk terdiri daripada barangan atau perkhidmatan yang ditawarkan kepada pengguna. Okey, tempat agihan, strategi tempat dan saluran pengedaran untuk menyalurkan produk atau perkhidmatan kepada pengguna. Ini yang berkaitan dengan saluran agihan lah yang pernah saya buat dalam video tingkatan 4. Para pelajar boleh rujuk lah. Yang harga, penetapan harga perlu mengambil kira semua kos yang terlibat seperti kos operasi, pengeluaran, pentadbiran, perbelanjaan, penyelidikan dan pembangunan, pemasaran, pengiklanan serta gaji pekerja. Okey, ini dari sudut harga. Promosi merupakan bentuk komunikasi yang digunakan untuk memberitahu dan memujuk. Keyword untuk promosi apa para pelajar? Untuk memberitahu dan memujuk pengguna membeli produk atau perkhidmatan yang dikeluarkan oleh sesebuah perniagaan. Okey, seterusnya bantuan profesional. Bantuan profesional merupakan sokongan berbentuk kewangan dan bukan kewangan yang diberikan oleh agensi-agensi kerajaan dan badan berkanun kepada usahawan. Okey, bantuan kewangan yang diberikan kepada usahawan adalah dalam bentuk pinjaman modal dan subsidi. Okey. Sebelum tu kita lihat
agensi kerajaan, Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani, Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri Koperasi dan Penggunaan KPDNKK, Kementerian Sains dan Teknologi dan Inovasi. Para pelajar kena tahulah juga para pelajar tentang agensi-agensi kerajaan ni, nama-nama agensi kerajaan takut keluar dalam soalan objektif. Okey, untuk badan-badan berkanun cikgu dah sediakan gambar. Okey, itu semua gambar-gambar rajah. Okey, untuk badan-badan berkanun tersebut. Yang pertama, Majlis Amanah Rakyat MARA. Ini gambar MARA. SMA Corporation, Bank Simpanan Nasional Berhad. Yang ketiga, Perbanan Jaminan Kredit Malaysia Berhad, CGC. Okey. Seterusnya, bantuan profesional, bantuan khidmat nasihat dan rundingan juga disediakan kepada usahawan para pelajar. Okey. Iaitu mereka mendapat melengkapkan diri dengan ilmu pengetahuan serta kemahiran keusahawanan dalam bidang perniagaan. Antara pihak yang memberi bantuan khidmat nasihat dan rundingan kepada usahawan ialah, okey, para pelajar lihat juga nama-nama kementerian ni. Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi Malaysia, MACD. Okey, Pusat Pembangunan Usahawan Malaysia, MAS, MED ni, MASMED, UiTM, Institut Pembangunan Keusahawanan IPK di Universiti Utara Malaysia, Perbanan Pembangunan Bandar UDA, firma-firma swasta serta firma konsultan dan firma guaman. Okey, ini semua adalah bantuan profesional berkaitan dengan khidmat nasihat dan rundingan kepada usahawan. Okey, latihan. Usahawan perlu memperlengkapkan diri dengan ilmu pengetahuan, kemahiran dan ciri-ciri keusahawanan untuk menjadi seorang usahawan yang berdaya maju dan berdaya saing. Melalui kursus dan latihan, usahawan mampu untuk mengaplikasikan ilmu yang dipelajari dalam perniagaan. Yang ketiga, jenis-jenis latihan yang diperlukan oleh usahawan seperti pengurusan aliran tunai, perakaunan dan pengurusan kewangan, pengurusan stok dan inventory, pengurusan sumber manusia, penjenamaan serta pemasaran yang berkesan. Okey. Seterusnya, stok. Okey, stok ialah barang yang disimpan untuk dijual para pelajar. Stok ialah barang yang disimpan untuk dijual. Usahawan harus bijak menguruskan stok untuk mengelakkan modal terikat kepada stok. Stok yang mencukupi akan membantu kelancaran sesebuah perniagaan. Terdapat dua jenis stok iaitu stok bergerak pantas dan stok bergerak perlahan. Di sini para pelajar kena ingatlah. Ada dua stok, jenis stok iaitu stok bergerak pantas dan stok bergerak perlahan. Okey, stok bergerak pantas. Stok yang dijual dengan cepat, pantas tu dijual dengan cepat. Okey, contohnya barang makanan, barang keperluan harian dan sebagainya. Stok ini berisiko rendah kerana kepantasan jualan dapat mengelakkan masalah stok luput, busuk atau usang. Boleh para pelajar? Contohnya adalah ikan, sayur. Ikan dan sayur ni stoknya tak boleh disimpan lama-lama. Ini kita dapat ikan, okey, usahawan tu dah, pengusaha ikan, dia kena jual dah. Ada tempoh yang pendek, dia tak boleh simpan lama-lama, nanti busuk. Okey, seterusnya, stok bergerak perlahan merupakan stok yang mengambil masa lama untuk dijual. Ambil masa yang lama nak jual. Contohnya, perabot dan kereta mewah. Okey, contohnya perabot dan kereta mewah. Stok bergerak perlahan berisiko tinggi kerana stok mudah menjadi rosak atau ketinggalan zaman sekiranya disimpan lama. Okey, ni cikgu tunjuk contoh kereta Ferrari. Kalau beli baru, kita tempah. Okey, tapi kalau kata kedai used car, kedai penjual kereta second hand, nak jual kereta Ferrari, jenuh lah jual dekat used car. Nak kena tunggu berapa lama lah ada orang kaya nak beli kereta Ferrari ni. Boleh faham para pelajar? Kalau kereta kancil ke, Viva ke, laju je, semua orang boleh beli. Itulah contohnya, stok bergerak perlahan.
Okey, kelebihan berniaga sebagai satu peluang kerjaya ada 3 para pelajar. Yang pertama, matlamat peribadi usahawan itulah. Dia nak jadi usahawan sebab apa? Matlamat peribadi. Setiap usahawan dia ada matlamat peribadi masing-masing. Lepas tu yang kedua, objektif perniagaan. Okey. Yang ketiga, keberuntungan perniagaan. Okey, cikgu nak terangkan yang ketiga iaitu keberuntungan perniagaan. Okey, keberuntungan perniagaan ni boleh keluar soalan para pelajar. Para pelajar lihat. Ada 5. Para pelajar kena hafal. Keberuntungan perniagaan ada 5. Okey, yang pertama mendapat sumber manusia yang mempunyai kepakaran dan berpengalaman. Yang kedua, meluaskan pasaran. Yang ketiga, memantapkan imej perniagaan. Yang keempat, melaksanakan tanggungjawab sosial. Yang kelima, penggunaan peralatan dan teknologi terkini. Okey, keberuntungan perniagaan ni macam ni para pelajar. Nak dimaksudkan yang paling mudah cikgu nak terangkan para pelajar. Keuntungan perniagaan untuk apa? Usahawan bekerja, buat kerja dan sebagainya, mencari untung berjuta-juta ringgit untuk apa? Ni, para pelajar fikir, usahawan buat perniagaan berjuta-juta keberuntungan, dia dapat juta-juta untuk apa? Ni jawapannya para pelajar. Untuk apa? Untuk mendapat sumber manusia yang mempunyai kepakaran. Maksudnya dia nak dapat pekerja yang lebih pakar untuk buat produk dia. Okey, dia nak kena bayar gaji yang lebih tinggi, nak luaskan pasaran dia, nak banyakkan cawangan, nak mantapkan imej perniagaan, sebab dia nak jual ke luar negara. Yang keempat, melaksanakan tanggungjawab sosial, dia nak bersedekah, dia nak bayar zakat dan sebagainya. Okey, yang kelima, penggunaan peralatan dan teknologi terkini, dia nak gunakan mesin-mesin teknologi yang terkini, robot-robot dan sebagainya, memerlukan kos dan sebab itulah usahawan perlukan keuntungan. Yang ni para pelajar jangan jawab. Ada para pelajar saya yang pernah menjawab, saya pun nak tergelak bila baca. Sebab apa usahawan perlukan untung? Untung untuk berkahwin. Usahawan nak apa? Nak berkahwin. Janganlah jawab macam tu para pelajar. Okey, jawab dalam bentuk fakta dalam buku teks. Okey. Sekian. Selamat menghafal fakta bab 5 bahagian 2. Okey. Semoga berjaya.